Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak murid yang cikgu sayangi sekalian. Hari ini cikgu akan berkongsi dalam bengkel skor A+ Part 1 Matematik KSSM SPM 2021. Maths is Magic, Give More, Get More. Bersama-sama dengan Cikgu Dr. Hana, SMK Puteri Sadong. Baik, sebagai permulaan, Cikgu akan kongsikan tentang format baharu KSSM Matematik ya. Okey, bagi SPM 2021. Jadi anak-anak adalah first batch ya untuk format baharu KSSM. Baik, pada tahun ini masih ada dua instrumen ya, iaitu kedua-duanya adalah instrumen bertulis bagi kertas 1 dan kertas 2. Okey, bagi kertas 1 merupakan objektif aneka pilihan ya yang mengandungi 40 soalan dan merangkumi 40 markah. Dan tempoh ujian lebih lama, okey 15 minit ya berbanding format sebelum ini iaitu 1 jam 30 minit. Seterusnya bagi kertas 2, instrumen bertulis juga, terdapat dua jenis item, item respon subjektif respon terhad dan juga subjektif berstruktur. Terdapat 3 bahagian, okey, bahagian A 10 soalan meliputi 40 markah. Jadi ini bermakna satu soalan mungkin 3, 4 atau 5 markah. Seterusnya pada bahagian B terdapat 5 soalan, okey, merangkumi 45 markah. Jadi ini bermakna satu soalan mungkin ada 8, 9 atau 10 markah. Dan akhir sekali bahagian C, okey, terdapat 2 soalan merangkumi 15 markah dan pelajar-pelajar perlu pilih satu soalan sahaja. Dan markah untuk kertas 2 masih 100 markah dan tempoh ujian adalah 2 jam 30 minit. Baik, sebelum kita teruskan, cikgu juga ingin ingatkan tentang pembantu peribadi anak-anak yang perlu sentiasa berada di samping, okey, your co-pilot kalkulator saintifik ya yang tidak boleh diprogramkan, boleh dibawa masuk ke dalam dewan peperiksaan. Jadi pastikan kalkulator kecuali kalkulator power grafik saja yang tidak dibenarkan. Jadi bermakna pastikan kalkulator ini sentiasa berada bersama anak-anak pelajar ketika membuat latihan, okey, semasa PTPR dan sebagainya untuk membiasakan fungsi-fungsi yang boleh digunakan daripada kalkulator. Baik, seterusnya peralatan geometri ya. Okey, perlu juga disediakan awal dan digunakan. Digunakan semasa membuat latihan. Waktu PDPR dan sebagainya. Jika berkaitan dengan soalan graf fungsi misalnya perlu melukis graf atau pelandungakan, okey, atau melorek kawasan misalnya rantau ketaksamaan linear ataupun set. Okey, jadi gunakan peralatan geometri ya. Jadi just prepare pen mata bola, okey, pen mata bola berwarna hitam dan biru untuk pelajar-pelajar biasa-biasakan menjawab soalan dengan menggunakan pen yang mana ianya lebih jelas, lebih mudah untuk pemeriksa menanda kertas pelajar. Kemudian pastikan juga pelajar-pelajar menggunakan pensel 2B sahaja. Baik, kita lihat hari ini cikgu akan kongsikan untuk part 1 contoh item kertas 1 dan kertas 2 bahagian A sahaja. Baik, untuk kertas item kertas 1 40 soalan tadi 1 jam 30 minit, maksimum masa untuk satu soalan adalah 2 jam 2 minit 2.25 minit. Alright. Jadi maksudnya lama 2 minit ni lama juga Jadi kita perhatikan nanti ada soalan yang aras rendah, mungkin sederhana, so that yang mungkin tak sampai 1 minit pun boleh selesai, so that tumpu kepada soalan-soalan yang beraras tinggi, okey. Masa untuk menjawab soalan beraras tinggi dan bahagikanlah masa dengan sebaik-baiknya untuk menyemak semula soalan soalan dan juga jawapan. Baik, seterusnya.
Kita lihat contoh satu soalan-soalan mudah. Baik, sekiranya pelajar-pelajar melihat pada contoh satu soalan ni, dan ini adalah antara contoh soalan yang mungkin akan ditanya dalam bahagian kertas satu. Okey. Item objektif di sini ya. Jadi kalau kita perhatikan soalan ni kita biasa lihat, okey, biasa lihat, sebab itulah cikgu cadangkan dan cikgu syorkan agar sekiranya pelajar-pelajar ada senior, ada abang atau kakak tahun-tahun lepas, okay, yang ada buku latihan matematik, so jangan dibuang sebab buku-buku itu masih lagi boleh digunakan ya, cuma ada penambahbaikan dan juga penambahan dalam beberapa topik saja untuk KSSM. Jadi misalnya contoh satu, ungkapkan 2.75 darab dengan 10 kuasa 3 sebagai nombor tunggal. Okey, bila dia nak dalam nombor tunggal, maksudnya pelajar hanya perlu menekan kalkulator, okey, tekan mode 5 kali. Okey, tekan mode 5 kali and then you pilih fix. Okey, dia ada fix, scientific, normal kan. You pilih fix satu and then you pilih dia ada tanya fix tu daripada 0, right? Sifar hingga 9. So kita pilih sifar and then you just masukkan sahaja nilai 2.75 darab 10 kuasa 3. So you will get the answer. Tak sampai seminit dah dapat jawapan. Okey, seterusnya contoh 2. Okey, nyatakan 3, 5 asas 6 kepada nombor dalam asas 3. Okey, soalan dia nak dalam asas 3. Kalau kita perhatikan soalan asas nombor ni memang telah ditanya sebelum ni. Cuma bezanya format sebelum ini, asas nombor hanya melibatkan asas 2, asas 5, asas 8 dan asas 10. Tapi format baharu meliputi kesemua daripada asas 2 sehingga asas 10. Jadi untuk soalan ini, 3, 5, okay, asas 6. Okay, kita nak tukar kepada asas 3, boleh tak kita pergi direct? Tak boleh. So that you have to transit dulu kepada asas 10. Okay, how to transit kepada asas 10? So nak transit kepada asas 10 means that you kena tukarkan dulu transit ke asas 10 maksud kita cerakinkan dia. Okay, this one adalah asas 6, maksudnya di sini adalah 6 kuasa sifar, 6 kuasa 1. So this one you cerakin, 3 didarabkan dengan 6 kuasa 1 adalah 6, okey, ditambahkan dengan 5 didarabkan dengan 6 kuasa sifar. 6 kuasa sifar adalah 1. So 18 tambah 5 is 23. So you put here 23. So this 23 adalah dalam asas 10. Dah dapat 23 asas 10, barulah kita boleh menukarkan kepada asas 3. Bila nak tukar pada asas 3 means that kita kena bahagi dengan 3 secara berulang. Okay, now, so masukkan nilai dalam kalkulator awak. 23 per, you tekan A, B per C, bahagi dengan 3. Okay, you dapat berapa? Dapatkan dalam bentuk pecahan bercampur. Dan kita akan berhenti sekiranya pecahan yang kita dapat tadi adalah pecahan wajar. Okay, so 23 bagi 3, you dapat 7, 2 per 3. Okay, now ambil 7. Sebagai nombor bulat, 7 bahagi dengan 3. 7 per 3 sama dengan 2, 1 per 3. Then ambil pula 2, nombor bulat. So 2 per dengan 3, so adalah pecahan wajar. So you just stop. Means that nilai yang you ambil adalah pengatasnya 2, 1, 2. Cikgu bulatkan and then baca daripada bawah ke atas. So your answer is 2, 1, 2 asas 3. Okay. Bila masuk dalam kalkulator, sekejap saja dah dapat jawapan. Baik, seterusnya contoh 3. Antara graf yang berikut, yang manakah mewakili graf fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tolak 2. So this one adalah soalan fungsi kuadratik dalam bab 1 tingkatan 4 dan juga sebenarnya dah belajar masa menengah rendah juga. Okey, perkara yang pertama kita lihat adalah kita tengok nilai A. X kuasa 2, okey, A-nya positif. Bila A-nya adalah positif, maksudnya graf tadi adalah graf senyum. Bila graf senyum, so you potong siap-siap, C dan D confirm salah. So antara A dengan B, kita nak buat pilihan. Okey, kita lihat pada, okey, you see this one ialah tolak 2.
Tolak 2 kat sini adalah nilai C, iaitu nilai pintasan Y. Means that pergi dekat paksi Y ataupun Fx yang memotong pada negatif 2. So this is negatif 2, means that soalan ini jawapannya adalah A. Okey, seterusnya contoh yang terakhir untuk item objektif. Contoh 4. Baik, Raja menunjukkan graf laju masa, cari tempoh. Okey, tempoh masa. Tempoh means berapa lama. Okey, laju seragam objek itu. Laju seragam. Apa maksud laju seragam? So, laju seragam adalah kawasan yang mendata. So, kita lihat yang mendata di sini bila sebut tempoh means that yang kanan tolak kiri. So, 12 tolak 5, so you will get 7. So, the answer is A. Okey, senang saja. Okey, cikgu teruskan untuk contoh item kertas 2 bahagian A, merangkumi 10 soalan tadi. Okey, kita mulakan dengan contoh yang pertama. Okey, persamaan linear serentak. Okey, antara topik favorite adalah persamaan linear serentak. Okey, hitung nilai X dan Y yang memuaskan persamaan linear serentak yang berikut, okey, untuk 4 markah. Okey, itu soalan persamaan linear serentak. Cikgu suka mencadangkan agar anak-anak pelajar menggunakan teknik penghapusan. Apa maksud penghapusan? Kita samakan perkali and then kita hapuskan, kita mansuhkan perkali yang telah sama tadi. Okay, so for this example, okay, katalah ni persamaan 1 okay, this one persamaan yang kedua. Okay, so kita lihat perkali kat sini, this one 2x, yang bawah sini x. Okay, kita boleh samakan, this one 1 nak jadi 2 means you kena darab dengan 2. So, cikgu tu samakan sini darab dengan 2. Okay, x ni darab 2 bermakna setiap sebutan yang lain juga perlu didarab dengan 2. So, I put here darab 2, darab 2, darab 2. So, hasilnya adalah 2 darab x, 2x tambah 3 darab 2, y, 6y sama dengan negatif 5 darab 2, negatif 10. Okay, so you will get 1 mark here untuk markah yang pertama. Okay, seterusnya kita salin balik persamaan yang asal yang satu iaitu 2x tolak y sama dengan 4. Just copy and then kita gariskan di sini sebab kita dah nampak kali x ni dah sama untuk dihapuskan. So, dua-dua positif kita kena tolak. Operasinya adalah tolak. So, bila kita tolak, habis. So, you akan teruskan untuk sebutan yang lain. Untuk y, maka yang lain pun perlu ditolak. Okay, misalnya 6y. 6y tolak negatif 1y. Okey, dapat berapa y? 6 tolak 1 is 7y. Okey, negatif 10 tolak 4. So you will get negatif 14. Okey, so you akan dapat markah yang kedua. Okey, apabila dapat membentuk satu persamaan dengan satu perkali saja. Okey, iaitu 7y sama dengan negatif 14. Okey, next step ialah you just tuliskan y berapa sebab di sini y, you tulis y and then selepas y mesti ada x. So next what you have to do, you just semak guna calculator. Okay, cikgu catat kat sini, you just tekan mode 3 kali, tekan EQN 1 and then pilih unknowns 2. So you gantikan, okay, sama ada you nak gantikan nilai yang telah kita ubah ataupun nak ambil yang asal. Okay, cikgu suka ambil asal kat sini iaitu A1 2, B1 negatif 1, C1 4 and then A2 1, B2 3 dan C2 negatif 5. So what do you get? You will get X dulu kan? Okay, so tulis X. X awak 1, Y tadi adalah negatif 2. So that is your another 1 mark. 1 mark for X and Y. So total 4 markah. Baik, seterusnya kita lihat pula contoh seterusnya. Persamaan kuadratik. Okay, persamaan kuadratik. Anis berumur M tahun. Anisah 6 tahun lebih muda daripada Anis. Okey, jika Anis ialah M, Anisah 6 tahun lebih muda, maksudnya Anisah adalah M tolak 6 sebab lebih muda. Baik, hasil darab umur mereka adalah
16. So hasil darab, so umur Anis adalah M didarabkan dengan Anisa, M tolak 6 sama dengan 16. Okay, so that is your first persamaan. Okay, and then when you see a bracket means that you have to expand, kembangkan. M darab M ialah M kuasa 2. M didarabkan dengan negatif 6, negatif 6M. And then kita boleh bawa terus 16 kat sini. Okey, bawa ke kiri sebab kita perhatikan yang ada perkali M kuasa 2 di sini. Okey, positif. So that yang kanan nombor tadi kita alih ke kiri supaya kita dapat membentuk persamaan kuadratik dalam bentuk arm. Okay, so this one is 16 should be negative. Okay, negatif 16 equals 0. So this one adalah bentuk persamaan kuadratik, and then you will get 1 mark here. Okay, next step, bila dah dapat persamaan kuadratik, so you sediakan sarang siap-siap, bukan sarang tebuan, bukan sarang semut ya, tapi sarang kurungan, bracket. Okay, tulis siap-siap nilai apa nak cari? M. Sebab dalam kalkulator nanti you akan jumpa X lah, sentiasa jumpa X . Alright, so masukkan nilai dalam kalkulator, tekan mod 3 kali, pilih EQN 1 and pilih degree 2 sebab kuasa 2 kat sini . Okey, gantikan nilai A awak adalah 1, B negatif 6 dan C negatif 16. So what do you get? You will get 8 and negatif 2. Okey, so undur satu langkah ke belakang untuk lengkapkan bracket tadi. So if your answer is M positif 8, terbalikkan M negatif 8. If your answer M negatif 2, terbalikkan, means that dalam bracket is M positif 2. Okay. Next. Alright. Kita nak gantikan dalam persamaan iaitu M tolak 6 untuk Anisah. Okay, sebab kita nak cari umur Anisah. So umur Anisah adalah M tolak 6. M yang kita ambil adalah umur, mesti yang positif. So I put here 8 tolak 6. So what did you get? 2 tahun. Okay, jadi bermakna Anisa berumur 2 tahun. Okay, so selesai persamaan kuadratik. Baik, seterusnya kita ulang kaji, kita lihat soalan yang mungkin ditanya tentang ketaksamaan linear dalam 2 pemboleh ubah untuk 3 markah. Okey. Jadi bila dilihat dalam soalan ini, okey, lorek rantau ketaksamaan yang memuaskan 3 ketaksamaan linear. Okey, kita check one by one ketaksamaan and then kita tentukan kawasan ya. Okey, the first inequalities dia, ketaksamaan dia ialah y lebih kecil atau sama 2x tambah 8. So you find out dulu ada tak garis y sama dengan 2x tambah 8. So already here this one garis merah. Bila dia kata lebih kecil means that kita tunjukkan kawasan sebelah bawah. Okay, second. Y lebih besar atau sama dengan x. Y lebih besar atau sama dengan x. Dari garis juga telah diberi iaitu y sama dengan x sudah ada. Lebih besar means kita tunjukkan kawasan atas. Okay, and then the third one, y lebih kecil daripada 8. So this is your problem actually. Y lebih kecil daripada 8 maksudnya pelajar-pelajar perlu mencari mana garis y sama dengan 8. Okay, now bila sebut y maka mesti potong pada paksi y. Okay, y sama dengan 8 mesti potong pada paksi y. So nak potong kat mana? So kita refer kepada maklumat soalan. If you are given a grid, bagi petak grid, okey, awak boleh kira. Senang saja kita tanda. Okey, tapi kalau dalam kes yang macam ni sebenarnya dibagi berdasarkan maklumat pada persamaan. Y sama dengan 2x tambah 8 yang sebelum tu. Sebab apa? Okey, this one means pintasan y. Jadi bermakna dekat sini confirm dia potong dekat 8. So di mana y sama dengan 8, so kita akan tanda dekat sini lah. Y sama dengan 8 garis ni. Okay, cuma kita tengok ketaksamaannya lebih kecil. Bila lebih kecil saja, so garis tu mesti garis putus. Okay, so garis sempang kat sini. So you just put and then you have to use a ruler actually. Okay,
guna pembaris. Okay, so this is the line Y sama dengan 8. Okay, bila ketaksamaan Y lebih kecil, means that kawasannya di sebelah bawah. Okay, your final step, lorekkan sahaja. So, just shape the region, pastikan termasuk ke semua bucu. Ada 3 ketaksamaan, mesti ada 3 bucu yang tercangkum kat sini untuk disemak. Okey, settle. Jadi bermakna persamaan, untuk markah pertama betul untuk garis yang you buat. Y sama dengan 8. Okay, and then betul kawasan berlorek untuk another 2 marks. Okay, totally 3 markah. Okey, kemudian kita teruskan lagi untuk soalan yang berikutnya. Soalan favorite, tajuk set. Okey, tajuk set . Okey, rajah di sebelah menunjukkan gambar rajah Venn yang menunjukkan set semester. Okey, set semester kat sini set semester, set Q, P, Q dan R. P, Q dan R. Okey, lorekkan rantau yang mewakili P kesatuan R bersilang dengan Q. Okey, pertama P kesatuan R ni yang dalam bracket means that you kena settle dulu P gabung dengan R. Okey, mana kawasan P digabungkan dengan R? Okey, you find out P. So this is kawasan P. Cikgu write kan? Alright. Sebab cikgu gunakan kalau kesatuan satu right saja, kalau persilangan kena cari yang double tick. Okay. So for single tick, P, this is P and then R. So R ialah triangle segitiga ni. So this is R. And then bersilang dengan Q means that cari kawasan Q. So kawasan Q kat sini ialah Q, kawasan rectangle petak ni. This one also Q and this one also Q. Okay. Jadi cikgu akan kenal pasti kawasan yang akan dilorek adalah kawasan yang double tick. Okay, double tick here. So cikgu akan lorekkan di sini. Okay, ini adalah kawasannya. Kawasan yang double tick. Okay, pelajar-pelajar boleh sahaja menggunakan kaedah nombor dan sebagainya. Terpulang. Okay, kemudian lorekkan, seterusnya jika bilangan unsur bagi set semester adalah 30, nyatakan nilai K. Okay, set semester maksudnya keseluruhan gambar rajah Venn. So you check, you tambahkan semua unsur dalam set ini dan dia kata jumlah unsur bagi set semester adalah 30. So you just calculate here. Okay, apa nilai yang terlibat kat sini? Okay, nilai yang terlibat. Okay, 3 tambah 2K tambah 4 tambah K tambah 6 tambah 5. Okay, kalau kita kumpulkan 3 tambah 4, 7 tambah 6, 13 tambah 5, 18. So 2K tambah K adalah 3K. 3K tambah dengan berapa tadi? 7, 13, 18 samakan dengan 30. Okay, so this is your 1 mark here and then 3K sama dengan 30 tolak 18, 12. So your K ialah 4. Okay, K adalah 4. Okay, jadi you dapat another 1 mark and then tadi bila kita berjaya melorekkan dengan tepat P gabung dengan R bersilang dengan Q, you got 2 marks. Okay, the first 2 marks tadi lorek betul. Okay, sebenarnya dalam exam dia akan sediakan ruang yang berasingan lah. Okay. Kat sini sebab kita bincang, kita tanda tempat yang sama. Alright, so that is your 4 marks. Jadi bermakna yang lorek tadi betul, you will get 2 marks. Okay. Okay, so completely 4 markah. Okay, kita teruskan lagi penakulan logik. Okay, untuk penakulan logik, kita lihat kat sini tulis enti-jadian dan akibat. So what is enti-jadian? Enti-jadian you cuma rujuk kepada pernyataan selepas jika. Akibat adalah selepas maka. Kita ingat jika apa yang berlaku, jika P yang berlaku maka Q lah akibatnya. So enti-jadian adalah X lebih besar daripada 3. Itu saja. Akibatnya, so akibatnya adalah X tambah 1 lebih besar daripada 5.
Okey, settle. Kemudian implikasi yang okey, soalan B ya. Tuliskan dua implikasi bagi pernyataan yang berikut. Okey, soalan implikasi adalah soalan bonus lah sebenarnya, soalan yang sangat mudah. Okay, cuma pastikan kita tak buat careless ya. Okey, perkara pertama kita lihat nak buat dua implikasi. Potong siap-siap perkataan jika dan hanya jika, and then you gantikan marker. Okay, and then kat sini cikgu letakkan bracket supaya kita nampak apa pernyataan yang kita kena tulis, and di hadapan mesti ada jika. So what you have to do, implikasi satu you just salin saja semula. Okay, jika, okay, inti jadian ni adalah jika B tolak 7 besar daripada kosong, maka kita ambil saja cerita yang kedua, B tolak 5 lebih besar daripada kosong. Okey. Kemudian implikasi kedua kita terbalikkan. Okey, jika B tolak 5 besar daripada kosong, okey, ataupun sifar lah ya. Okey, jika B tolak 5 besar daripada sifar, maka B tolak 7 besar daripada sifar. And then the last part. Okay, the last part, another 1 mark di sini. Jika Y sama dengan MC, jika Y sama dengan MX tambah C, maka M ialah keturunan bagi garis lurus itu. Okay, premis 2, you kena lengkapkan, dia bagi sini Y tak sama dengan MX tambah C. Okay, so kita kena lengkapkan premis 2 bagi hujah ni. So, apa yang perlu kita perhatikan adalah lihat pada premis 1, apa ceritanya? Cerita yang pertama adalah tentang Y sama dengan MX tambah C. So I put here cerita 1. Okay, selepas marker, so this one is cerita 2. Okay, cerita 2 iaitu apa? M ialah keturunan bagi garis lurus itu. Okay, kesimpulan kita perhatikan Y tak sama MX tambah C. Okey, sebenarnya dia merujuk kepada cerita yang mana? Cerita 1. So, habis cerita 1 kita potong. Jadi, pelajar-pelajar perlu menyalin cerita 2. Okey, cerita 2 sepatutnya pelajar akan tulis M ialah keturunan bagi garis lurus itu. Tetapi disebabkan kesimpulan di sini tidak sama, maknanya berbentuk negative form. Negative form. Okay. So, sepatutnya sama tapi sebab kesimpulan tak sama, so kita panggil sebagai negative form, bentuk yang negatif, means that kita perlu tulis premis 2 juga dalam bentuk negatif. So bentuk negatif, perkataan yang digunakan adalah bukan ataupun tidak. So for this case, mungkin lebih sesuai kita gunakan bukan. M bukan. Okay, bukan keturunan bagi garis lurus itu. Okey, bukan keturunan bagi garis lurus itu. Okey, that's all untuk 5 markah. Okey, 1 mark inti jadian, 1 mark for akibat, 1 mark implikasi 1, and this one So kat sini tadi, I'm sorry, so you kena tulis kat ruang jawapan Cikgu tulis kat atas tadi. Okay, this one M bukan keturunan bagi garis lurus itu. Bagi garis lurus itu. So kat sini cikgu erase this one. Biasakan untuk menjawab dekat ruang jawapan sebab tadi cikgu nak cerita dekat dengan soalan, that's why tertulis kat sini. Awak biasakan untuk menjawab pada ruang jawapan. 5 markah. Next. Kita lihat pula asas nombor. Untuk soalan asas nombor, misalnya sini nombor yang tertera di atas adalah kod penggera keselamatan rumah Encik Amin. Beliau menetapkan kod tersebut dalam asas 9. Maksudnya 1188 asas 9. Apakah kod sebenar yang ditetapkan pada penggera keselamatan itu dalam asas 10? So dia nak asas 10. Jadi simple sajalah. Daripada asas 9, so we have to cerakin. Cerakin kan? So this one adalah 9 kuasa sifar, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, and then 9 kuasa 3.
So you just jot down here 1 darab dengan 9 kuasa 3. Okay, you find out, boleh tekan calculator directly pun. 1 darab 9 kuasa 2. Okay, tambah dengan, this one is 8 8 didarabkan dengan 9 kuasa 1 is 9. And then tambah dengan, okay, 8. Okay, 9 kuasa sifar is 1. So tambah dengan 8. Okay, so find out what you get. Okay, tekan calculator. So you will get 8, 9 sifar. So this answer adalah dalam asas 10. Okay, asas 10. Okay, soalan mungkin juga dia akan tanya pada asalnya bukan pada asas 10. Mungkin dia kata nak tukarkan penggera tadi kepada asas 6 misalnya. Tapi we have to change to asas 10 terlebih dahulu and then you tukar pada asas 6. Begitulah sebaliknya. Okey, seterusnya kita lihat pula soalan. Okey, soalan favorite juga iaitu berkaitan isi padu bongkah. Okey, kita lihat rajah menunjukkan sebuah kon dengan jejari 9 cm dan tinggi 14 cm. So rajah pun dah jelas. Kon, okey, jejari 9, tinggi 14. Sebuah silinder. Okey, so kat sini bila kita baca tentang kon, so we jot down tentang isi padu kon. Apa dia isi padu kon? 1/3 pi J kuasa 2 T. Okey. Kemudian ada dah maklumat jejari, so you just jot down here jejarinya 9, tingginya 14. So complete untuk kon. Okay, and then sebuah silinder, so you jot down untuk silinder. Okay, silinder, what is the formula untuk silinder? You just rujuk pada senarai rumus yang diberikan iaitu pi J kuasa 2 T. Okay, dengan jejari 3 dan tinggi 7. So juga dah ada maklumat So we jot down here jejari 3, tinggi 7. And then the words is dikeluarkan. So I circle here dikeluarkan. Maksudnya apa? Maksudnya operasi tadi perlu ditolak. Means that kalau kita lihat kon, dalam kon kita tebuk bentuk silinder and then kita keluarkan silinder tadi. Means that operasi tolak. So in one line you just tulis kon iaitu 1/3. Okay, didarabkan dengan pi. So we have to use 22/7 seperti mana kehendak soalan. Okay, and then didarabkan dengan jejari, so 9 kuasa 2 didarab dengan tinggi 14. So you got 1 mark for kon yang betul and then tolak. Okay, tolak dengan silinder. So silinder is pi 22/7 didarabkan dengan jejari 3 kuasa 2 didarabkan dengan 7 tinggi. Okay, what did we get? This one, 1 mark for cone, 1 mark for cylinder and then 1 mark for operasi tolak. Then you just use your calculator, you tekan calculator exactly macam yang kita tulis. Means that bracket, masuk nilai, close the bracket and then tolak, open another bracket and then seterusnya close the bracket. So you will get the answer correctly. Okay, iaitu 990. Okay, so that is your fourth mark. Okay, seterusnya kita bincangkan pula soalan favorite. Okay, yang seterusnya garis lurus. Okay, untuk soalan garis lurus, okay, kita baca soalan, maklumat pada soalan. O ialah asalan. So this is asalan. Okay. Titik R berada di atas spaksi X. So kita just follow the diagram also. R, spaksi X. Titik P berada di atas spaksi Y. So find out P. Okay, so this is P. So this is the line lah. Okay. Garis lurus PR, okay, this PR adalah selari dengan garis lurus ST. Okay, so this is the most important one. So I jot down here tanda simbol selari pada diagram. And then I jot down here M iaitu kecerunan. Bagi dua garis lari, kecerunan dia sentiasa sama. So we jot down here kecerunan bagi PR sentiasa sama dengan kecerunan bagi ST. Okay. And then dia bagi maklumat persamaan bagi PR.
Okey, PR yang dia bagi adalah PR yang dia bagi adalah X tambah 2Y sama dengan 14. Okey, for this case ialah kita kena lihat apabila dia bagi persamaan, dia bukan bagi saya saja, kita mesti gunakan maklumat tu. Okey, maklumat pada persamaan biasanya kita akan ambil apabila kita pastikan persamaan tadi berada dalam bentuk am. Apa dia bentuk am? Bentuk am adalah Y sama dengan MX tambah C, means that Y jadi tajuk. So kita tengok sini Y positif positif 2Y, so you kekalkan 2Y. Yang you kena alih adalah X. Okey, alih X ke sebelah kanan jadi negatif X tambah 14. Then this one 2Y jadikan single Y. So single Y means that 2 ni kita kena jadikan negatif 1/2 X. Okey, sebab 2 bawa ke kanan jadi bahagi. Tambah dengan 14 bahagi 2. 7. Okey. Berdasarkan maklumat persamaan garis lurus dalam bentuk am, so we will get the info. Okey, apa info yang kita dapat? Iaitu this negatif 1/2 adalah nilai M. And this 7, positif 7 adalah nilai C. Okey, macam mana kita nak guna maklumat ni? Maksudnya, okey, kecerunan bagi dua garis ni adalah sama, iaitu negatif 1/2. Okey, nilai C. So C sebenarnya dekat P lah kat sini. 7 kalau kita tanya koordinat P become 0, 7. Okey. So, apa yang ditanya soalan ni? Cari persamaan garis lurus ST. Then yang kedua, nyatakan pintasan X. So we jot down, cari persamaan garis lurus ST, maksudnya kita ganti YMX tambah C. Nyatakan pintasan X, so we just jot down here, maksudnya apa? Y digantikan sama dengan C far. Okey, so kita gantikan, ada tak koordinat dia bagi pada S atau T? Yes, dia ada bagi pada T kat sini. Maksudnya X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah negatif 5. So you gantikan dalam YMX tambah C. Y negatif 5 sama dengan M. Negatif 1/2 X 2 tambah dengan C. And then you boleh cicah-cicah je. What did you get for C di sini? Okay, negatif 4. C adalah negatif 4. Apa maksud C negatif 4? Maksud dia potong kat sini kat negatif 4 lah. Okay, kat sini negatif 4. Okay, so what is the equation for ST? So persamaan, okay, persamaan bagi ST adalah kita salin balik. Y sama dengan kecerunan negatif 1/2 X tolak 4. Okay, and then the last part, nyatakan pintasan X. So pintasan X, okay, pintasan X maksudnya apa kita buat? Pintasan X maksudnya kita menggantikan nilai Y itu adalah sifar. So just gantikan sifar sama dengan negatif 1/2 X. Okay, tolak dengan 4. And then cicah saja. So you will get X sama dengan negatif 8. Okay, so maksudnya di sini untuk penggantian, okay, you tukarkan kepada bentuk am, so you will get 1 mark here. And then you gantikan dalam YMX tambah C koordinat yang diberikan, okay, so you get 1 mark here. Then tulis balik persamaan, another 1 mark. Then gantikan, nyatakan pintasan X, so gantikan your Y equals 0. 1 mark, and then your final is pintasan X is negatif 8. So you will get 5 mark. Okey. Seterusnya, kita lihat pula soalan rangkaian dalam teori graf. Okey, soalan dalam rangkaian dalam teori graf. Okey, misalnya di sini nyatakan bilangan V. V is vertex. Vertex adalah bucu, bilangan E, edges iaitu tepi, dan bilangan darjah, degree. Okey, apa dia bilangan V? Bucu. Okey, bucu you kenal pasti apa bucunya? A, B, C, D, E. So maksudnya bilangan V sama dengan 5. That's all. Then nyatakan bilangan tepi. So berapa bilangan tepi? Kita kira tepi kat sini
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So tepi ada 10. Okey, berapa bilangan D, darjah? Okey, darjah apa hubungan dia dengan tepi? Biasanya darjah adalah tepi darab dengan 2. Okey, boleh juga diletakkan, kalau ingat 10 didarabkan dengan 2 lah terus. Ataupun you just find out macam mana nak tentukan darjah kat sini. So you just buat bulatan setiap bucu. Misalnya di sini A. Ada berapa garis yang keluar sini? 1, 2, 3. Okey, jadi maksudnya 3 tambah. Okey, this one. Dekat bucu B, 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 5. Okey, tambah. Okey, dekat bucu C. 1, 2, 3, 4. So tambah 4. Tambah dengan bucu D. 1, 2, 3, 4. So tambah dengan 4. Next, tambah dengan bucu E. 1, 2, 3, 4. So tambah lagi dengan 4. So you jumlahkan 12 tambah 8, 20. Okay, so that is your answer untuk 4 markah. Okay, Baik, seterusnya kita lihat topik bulatan iaitu melibatkan perimeter dan luas. Dan soalan dalam contoh ni cikgu hanya hitung luas saja, hitung luas. Dan soalan pastikan anak-anak pelajar juga mesti take notes lah untuk perimeter. Maksudnya melibatkan panjang lengkuk bagi sektor. Okey, so seterusnya kita lihat di sini. Okay, apa maklumat yang ada? Rajah menunjukkan dua sektor bulatan OPQ dan ORS. Kedua-duanya berpusat di O. Okey, apa maksud pusat yang dia bagi kat sini? Maksudnya dia nak cerita jejari lah. Okey, jejari yang sama. Okey, dan sukuan bulatan SQT berpusat di Q. Okey, dekat sini sebenarnya memang dia dah tanda 90 darjah. Okey, tapi ada juga soalan dia tak tanda 90 darjah, tanda petak ni ya. Tetapi sebenarnya ada dah maklumat dekat sini. Sukuan. Sukuan maksudnya 90 darjah. Okey. Baik, diberi OP sama dengan 14, OP 14 and then OR 7. Okey, dengan menggunakan pi 22/7 hitung luas. Okey, kita buat satu-satu OR 7. So you jot down here 7. Disebabkan di sini jejari. Okay, OP adalah 14 means that RP juga adalah 7. So we can jot down OS 7. Disebabkan dia berpusat di Q, di sini SQ adalah 7 tadi, jadi QT juga adalah 7. Okay, we just put at the diagram and then dia nak hitung luas. So untuk luas sektor, kita akan catat, okay, apa dia rumus bagi luas sektor? Luas sektor melibatkan sudut, misalnya theta, okay, per dengan satu bulatan 360, you kena darabkan dengan pi J kuasa 2. Okey, jadi kita kena take notes lah. Okey, boleh rujuk pada senarai rumus juga. Okey, now yang mana kita nak ambil dulu? Okey, cikgu sarankan kita ambil yang tak ada kaitan perlu tolak sebab ada rantau yang tidak berlorik yang perlu ditolak, right? Sebab kita nak cari yang berlorik saja. So kita ambil dulu rantau yang sukuan bulatan. Okey, sukuan bulatan maksudnya 90 darjah. So 90 darjah 90/360 darab dengan pi 22/7 didarabkan dengan jarinya 7 kuasa 2. So you got 1 mark already. Okay. Ditambah dengan sektor yang besar which is jejari 14 Okay, sudutnya adalah 45 per dengan satu bulatan 360 didarabkan dengan pi per dengan jejari 14 kuasa 2. Okay, and then you have to minus, okay, tolak dengan jejari 7 means sudut yang sama 45/360 didarabkan dengan pi dan jejarinya adalah 7 kuasa 2. Okay, so you just write and then masukkan nilai dengan berhati-hati dalam kalkulator. So you will get
961/4 atau setara. Okay, so your first mark adalah first mark untuk sukuan bulatan yang betul, and then betul another 2 sectors here, another 1 mark, and then your final is 961/4. So completely 3 markah. Okey, untuk contoh soalan ni Okey, next kita teruskan soalan ubahan. Ubahan, okey, misalnya di sini P berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. Okey, so jot down here, berubah secara langsung dengan kuasa 2Q. Maksudnya Q kuasa 2. Secara langsung dengan kuasa 2Q dan secara songsang dengan R. Okey, so what can we do is you buat dalam bentuk perkadaran. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan secara songsang dengan R. So R duduk sebelah bawah. Alright, so that is your first step. Okay, next step kita mesti mencari nilai K apabila kita menukarkan daripada perkadaran kepada persamaan. So you jadikan P sama dengan, so you put here K sebagai pemaklar, K Q kuasa 2 per R. And then macam mana nak cari nilai K? You baca soalan seterusnya. P ialah 40, Q 4 dan R 2. So we just substitute the value, gantikan sahaja nilai. P 40 sama dengan K, kita cari. Q adalah 4 kuasa 2 per dengan R. R adalah 2. Okay. And then you find out. You boleh cicah saja sini. So you will get nilai K. Okay, nilai K awak adalah 5. Okay, bila dah dapat nilai K 5, so you just tulis semula persamaan awak adalah, okay, persamaan yang kita dapat adalah P sama dengan K kita adalah 5, Q kuasa 2 per R. And then barulah kita menjawab soalan, hitung nilai P apabila Q sama dengan 6. Okay, just find out 5. Q awak adalah 6 kuasa 2 dibahagi dengan R. R adalah 4. Okay, so what did you get for P? So nilai P yang awak dapat adalah 45. Okay, that's all. Alright. Okay, kita gantikan dapat K and then dapatkan nilai P seperti mana kehendak soalan. Okay, next question. Okay, soalan seterusnya melibatkan graf gerakan misalnya. Okay, jadual menunjukkan suatu objek yang bergerak di antara P dan Q di mana jarak PQ ialah 35 meter. Okay, so dibagi masa dalam minit sehingga minit yang ke-6. Okay, dan jarak dari P, okay, dicatatkan. Pada ruang jawapan, lukiskan graf jarak masa, okay, untuk 2 markah and then hitungkan laju. Okay, laju dalam meter sesaat objek tersebut dalam tempoh 2 minit pertama. Okay, kita lihat pada ruang jawapan. Okey, pada ruang jawapan sebenarnya disediakan grid grid di sini kosong tetapi cikgu dah buat siap-siap sini sebab cikgu tak gunakan ruler. Okey, cikgu tiada ruler di sini, so cikgu siap-siap dah tanda kat sini misalnya pada ruang jawapan kita akan tandakan okey mengikut nilai yang telah diberi dalam jadual. Okey, so you just refer this one sifar 1 10, okey, 2 20, 3 20, 4 20, 5 35 and then 6 25 and then you just join all the plotted points and then you will get 2 marks. Okay, settle. Soalan yang kedua adalah bahagian B, laju bagi 2 minit yang pertama. Okey, 2 minit yang pertama berapa lajunya? So kita kena ingat balik macam mana nak cari laju. If you can remember this triangle which is jarak, laju and masa. Right. Jadi how to find laju? Laju ialah jarak bagi masa. So berapa jaraknya? Untuk 2 minit yang pertama. Okey, berapa jarak dia? So you just bacalah daripada paksi jarak. Jaraknya adalah 20. Okey. Per dengan okey. Cek dulu dia nak dalam
Meter sesaat sini. Meter sesaat objek itu dalam tempoh 2 minit yang pertama. 2 minit yang pertama. Okey, 2 minit yang pertama. Okey, this one 20 per dengan okey, 2 minit. And then you find out. 2 per kan dengan 60 Okey, so you jot down berapa nilai jawapan akhirnya. Okey, what did you get? 20 per dengan okey, 2. Okey, what did you get? 2 jarak, sorry, berapa laju yang you dapat? Okay, you find out the answer, this one. Okay, just masukkan dalam calculator saja. Okay, and then the last part. Okay, the last part. Okay, ini adalah yang cikgu ni bincangkan, ada 2 lagi topik ya. Okay, 2 lagi topik. This one, matematik pengguna pengurusan keuangan. Cikgu harap you ambil berat di sini iaitu tentang konsep SMART. Okay, misalnya Encik Pawan ingin menyimpan 2,800 untuk membeli sebuah komputer riba dalam masa 8 bulan. Okay, dalam masa 8 bulan. Dia menyimpan 350 setiap bulan. Pendapatan 3,000. Okay, kenal pasti matlamat kewangan. Okey, mengikut konsep SMART. Okey, konsep SMART dekat sini maksudnya kita bukan minta awak tulis S specific, M measurable, attainable, realistic dan time bound sahaja deh. Apa yang you kena buat ialah you kena nyatakan. Kita kena nyatakan matlamat keuangan ni tadi mengikut konsep SMART ni. Maksudnya kalaulah measurable boleh diukur, kita katakan apa? Komputer riba berharga 2,800. Itu boleh diukur. Okey, attainable boleh dicapai. Maksudnya dia menyimpan 350 selama 8 bulan. Okey. Kemudian realistik. Okey. Daripada RM350 ni, daripada pendapatan 3,000, dia hanya melibatkan hanya lebih kurang 12% saja. So realistik lah, hanya 12% saja dia guna untuk simpan nak beli laptop ni. Dan akhir sekali lah time bound. Time bound ni maksudnya tempoh masa. So dalam tempoh 8 bulan. Okey, last part yang cikgu nak bincang hari ni adalah kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, yang mungkin akan ditanya dalam part 1 kat sini. Okey, misalnya terdapat 4 biji gula-gula berperisa strawberry. Okey, strawberry ada 4 biji. Gula-gula berperisa lemon ada 6. Okey, lemon ada 6. Means that jumlahnya ada 10 biji gula-gula. Okey ya. 2 biji gula-gula dipilih secara rawak dari bekas itu satu demi satu tanpa pemunangan. Okey, wakilkan untuk soalan A. Wakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. So gambar rajah pokok maksudnya okey, so katalah yang the first one, okey, katalah strawberry. Okey, kita buat Yang pertama strawberry lemon. Okey, kita ada berapa tadi? Ada 4 strawberry. So this one should be 4 per 10. This one should be 6 per 10. Okey, bila kita pilih kali yang kedua, maksudnya dia mungkin lagi dapat strawberry lemon. Okey, sama juga strawberry lemon. Okey, jadi kita catatkan di sini. Okey, catatkan di sini. Alright. Jika pilih yang pertama strawberry 4 per 10, pilih yang kedua strawberry lagi, maknanya strawberry dah kurang 1. Tinggal 3 per 1 telah dipilih, maknanya tinggal 9. Okey, lemon masih ada 6. Tapi telah pilih 1 tadi tinggal 9. Untuk pilihan kalau yang the first one lemon, okay, the first one lemon 6 per 10. Okay. Untuk pilihan kedua you dapat strawberry. Strawberry ada berapa? Ada 4. Tapi dah pilih 1 tadi. Okay, tinggal 4 per 9. Okay. Kalau pilih dah yang pertama tadi adalah lemon. So lemon sekarang ni cuma ada 5. So dah pilih 1 tinggal 9. So kesudahan kat sini we jot down SS, SL, LS dan LL. Okey, soalan dia nak kedua-dua gula-gula terpilih adalah berperisa strawberry. So, dua-dua strawberry. What did you get di sini? Okay, kita jot down sikit kat bawah. Okey, kat tepi ni iaitu strawberry and strawberry. Maksudnya
4/10 didarabkan dengan 3/9. Okay, you simplify 3/9, 1/3. So you will get 4/30. Jadi kita ringkaskan 2/15. Okay, that's all. Ini adalah contoh soalan yang cikgu ingin kongsikan untuk part 1 sahaja terlebih dahulu. Okay, guys. Okay, kita jumpa lagi next sesi. Okay, session yang seterusnya untuk part yang kedua, bahagian B, untuk kertas 2 bahagian B. Okey, baik, teruskan untuk membuat latihan yang berterusan agar memperoleh kejayaan yang cemerlang. Ingat, give more, get more. Okey, so itu saja perkongsian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.